Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menerangkan dua jenis kitab tafsir seperti yang diminta di dalam tugasan saya. Pertama, tafsir Quran Al-Marbawi. Pengarangnya ialah Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi bin Abdul Rauf yang merupakan pengarang qamus yang terkenal, Qamus Al-Marbawi. Dan kitab tafsir ini telah dikarang oleh Syekh Al-Marbawi semasa beliau berada di Mesir, dan digabungkan dua jenis kitab tafsir yang disebut. Pertama, tafsir Alif Lam. Yang kedua, tafsir surah Yasin. Dan Syekh Marbawi menggunakan metodologi tafsir tahlili ataupun tafsir yang begitu mendalam mengenai setiap ayat, bahkan sehingga pengajian tentang kalimah basmalah telah diberi penerangan begitu mendalam sehingga kepada 68 masalah. Jadi metodologi yang digunakan oleh Syekh Marbawi dalam tafsirnya disebut oleh para ulama yang mengkaji ataupun para pelajar yang mengkaji juga untuk kajian mereka menyebut sebagai metodologi tafsir tahlili, dan menggabungkan juga dengan tafsir birra'i. Jadi pengajian ini menggambarkan kehebatan Syekh Marbawi di dalam mentafsirkan dua jenis tafsir yang telah dikarang oleh beliau, iaitu tafsir Alif Lam Mim dan tafsir surah Yasin. Dan bila kita bercakap tentang tafsir, tentu saja ada kelemahan dan kekurangan. Dikatakan ada kekurangan sebagai makhluk hamba Allah, tentu saja tidak lepas daripada kekurangan. Ada yang mengatakan kelemahan bagi tafsir Al-Marbawi dari sudut bahasanya yang mungkin menggunakan bahasa Melayu lama yang tidak dapat diguna pakai sepenuhnya pada masa kini. Bahkan ada mengatakan riwayat hadisnya tanpa perawi, rujukan mufassir pun tanpa nama. Tetapi secara peribadi saya berpandangan pentingnya kita melihat secara keseluruhan. Tidak ramai hari ini yang mampu untuk melakukan usaha besar seperti Syekh Marbawi. Bahkan yang terkini, kalau tak silap saya, tafsir Pedoman Muttaqin itu yang terbaru yang telah berjaya di karang oleh seorang ulama Malaysia, Al-Fadil Allahyarham, Dr. Abdul Hayy bin Syukur, yang beliau juga merupakan salah seorang guru saya. Dan kita melihat tafsir yang begitu padat dan memenuhi masa kini. Adapun tafsir Al-Marbawi yang saya sebut, dia memenuhi kehendak pelajar di Mesir pada zaman beliau, zaman di awal 1930-an ke atas. Para pelajar memerlukan rujukan-rujukan yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, dan ternyata tafsir Al-Marbawi ini memenuhi tuntutan berikut. Dan saya ingin juga menerangkan satu lagi jenis tafsir kerana masa tidak begitu mengizinkan. Selepas tafsir Al-Marbawi, saya ingin menerangkan satu lagi tafsir yang juga merupakan rujukan masyarakat. Saya melihat adalah seorang penceramah terkenal di Malaysia yang sering menggunakan kitab ini, Ustaz Samsuri. Beliau banyak menggunakan kitab tafsir yang bernama Tafsir Nur Ihsan. Pengarangnya ialah Muhammad Sa'id bin Umar, dan banyaklah tahun terbitannya, dan penerbitnya adalah Maktabah Darul Al-Ma'arif. Kalau tafsir Al-Marbawi tadi, kita melihat Syekh Marbawi sendiri semasa di Mesir, beliau telah punya
syarikat penerbitan yang sendiri. Kita bangga melihat anak Melayu yang begitu jauh ke hadapan. Syekh Marbawi, beliau ada syarikat penerbitan Matba'ah Al-Marbawiyah. Itu di Mesir. Tapi tafsir Nur Ihsan, penerbitnya adalah Maktabah Dar Al-Ma'arif. Dan metodologinya pun kita melihat Nurul Ihsan ini, tafsir oleh Haji Muhammad Sa'id ini menggunakan gabungan kaidah tafsir bil maksur dan bil ra'i, dan juga dikatakan tafsir secara tahlili, secara mendalam juga. Kehebatan tafsir ini kita melihat yang setebal 276 halaman memberi satu kelebihan sebagaimana Syekh Marbawi tadi. Haji Sa'id juga telah berjaya memberikan jasa ketika zaman sebelum kemerdekaan. Orang Melayu Islam perlukan rujukan tafsir, dan ternyata Haji Sa'id telah berjaya memberikan satu jasa besar untuk dirujuk masyarakat dalam bidang ilmu tafsir. Dan tafsir Nur Ihsan ini kita juga melihat sebagaimana tafsir Al-Marbawi, ada yang membincang dari sudut kelebihan dan juga dari sudut kekurangan. Bolehlah disebut sikit kekurangan sebagaimana kita sebutkan di awal tadi. Kekurangan atau kelemahan bagi tafsir Al-Marbawi boleh disebut, cuma untuk sebagai kita melihat kekurangan itu sebenarnya telah ditutup oleh kelebihan dan kehebatan ulama ini yang telah berjaya memberikan banyak faedah dan manfaat kepada masyarakat dengan kitab tafsirnya ini. Ada yang mengatakan kekurangannya pengarang tidak meletakkan nombor ayat. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan yang paling ketara, terdapat banyak kisah Israiliyat seperti kisah Harut Marut, kisah Nabi Daud, kisah Nabi Sulaiman, dan bahkan kisah yang paling banyak dibicarakan, kisah Bahtera Nabi Nuh. Disebut kisah Israiliyat tanpa disebut dari mana asal dan status, hanya disebut. Jadi pembaca perlu mencari sendiri jawapan. Apa statusnya? Adakah dibenarkan kisah ini ataupun tidak diberi kebenaran untuk memberikannya sebagai hujah. Begitu juga dengan ayat mutasyabihat. Haji Sa'id, pengarang kitab Nurul Ihsan ini, hanya sekadar menafsirkan secara ringkas pendapat umum ulama salaf dan khalaf tanpa memperincikan tentang ayat-ayat muqta'ah, ayat mutasyabihat, tanpa diberi penerangan yang lebih lengkap untuk dijadikan pegangan. Dan bahkan dari sudut ilmu qiraat, dikatakan dalam kitab tafsir ini pengarang langsung tidak membicarakan tentang kaedah perbezaan qiraat seperti qiraat yang sahihah dan qiraat yang syadzah, di mana ini merupakan satu tarikan bagi pencinta ilmu qiraat untuk mendalam kajian tafsir. Cuma dalam kitab ini tidak ditemui. Jadi itulah antara lain komentarnya. Tapi secara keseluruhan, alhamdulillah kita bersyukur kedua-dua ulama ini telah memberikan jasa besar. Walau apa pun saya berpandangan inilah perkara yang paling besar yang mereka telah tinggalkan kepada kita, yang mana setakat ini hampir tidak ramai yang mampu, ataupun tak ramai yang mampu, boleh dibilang dengan jari. Kalau kita tengok senarai ahli tafsir di Malaysia yang mampu membuat walaupun satu juzuk kitab tafsir, nampaknya sukar untuk dilakukan berbanding ilmu yang lain. Dan itu kalau kita melihat Syekh Marbawi mengarang tafsir Alif Lam Mim surah Al-Baqarah, disiapkan dalam tempoh 2 bulan. Surah Al-Baqarah, dan ditafsirkan Al-Fatihah dengan begitu terperinci. Apapun keseluruhannya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat menikmati tafsir ini. Dan saya sarankan secara peribadi, alangkah baiknya kalau dapat tafsir ini kita kemaskinikan dari segi bahasanya,
susunan ayat, asbabun nuzulnya diletakkan ke tempat yang begitu menarik, hadis-hadisnya ditarjihkan, ditakhrijkan, ditambah suai ataupun diubah suai sedikit tanpa mengurangkan keasliannya. Dan yang paling penting, bahasa tidak olah dengan bahasa yang mudah difahami oleh para remaja sekarang, sehingga ini boleh menjadikan tarikan untuk anak-anak muda Islam untuk mendalami kedua-dua tafsir yang telah dianggap antara rujukan ulama-ulama silam. Jadi itulah antara yang sempat saya sampaikan dalam tugasan ini dengan penuh kekurangan. Apapun syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dari apa yang dibicarakan, sesungguhnya yang baik itu Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi